yang dijanjikan. Untuk info tuan-tuan dan puan, sebenarnya detail saya belum hilang. Sebab saya dapat info daripada Datuk tadi pukul 6 lebih ada insiden dekat highway. Ya, jadi Ambil kursi tadi. Kursi tadi. Datuk mungkin tak boleh datang. Apa ayat aku nak bentongkan. Allah. Orang nak datang susah-susah. Itu kalau lagi masak-masak kan. Tapi saya kata tak apalah. Kita buat preparation, berdoa je. Kan? Sebab dengan kun fayakun tu segala-galanya boleh berlaku. Jadi syukur alhamdulillah berkat doa semua. Mesti kepada sahabat-sahabat yang belum masak Datuk sampai pada waktu dia. Terima kasih banyak Datuk. Sila. Okey. Alhamdulillah. Kursi pun tukar. Jangan tambah yang lain sudah ada. Alhamdulillah. Sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih kepada Datuk dan Tuan Muhyiddin kerana cuba sedaya upaya ya, dalam keadaan jam. Kalau kami tengok dalam kelas punya info memang jam teruk ya, sampai tak boleh bergerak Datuk cakap tadi. Tapi inilah Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa-doa tuan-tuan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan moga tuan-tuan Muslim, puan-puan dan anak-anak dengan tajuk ni yang lelaki jangan bentar ya, akal lelaki panjang. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya. Tajuk ni memang mengerikan kalau untuk lelaki sebab banyak tuntutan-tuntutan anak dan ibu dan isteri ya. Silakan Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih Tuan Pengurusi yang saya hormati, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam dan pegawai-pegawai surau, madrasah, tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari alhamdulillah kita ni membaca Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita baca saja, fahamnya tidak juga. Itu yang kelemahan kita ni. Kalau kita bertaranum sampai putus, orang tekak tarik, tanya apa maknanya makji, makji tak tahu. Ini masalah kita juga bila kita tak memahami makna dia. Sedangkan ada ayat-ayat Al-Quran yang Rasulullah baca menyebabkan Rasulullah tu beruban. Rambut tu jadi beruban. Pasal apa? Pasal takut dengan ayat yang dibacakan. Ada juga sahabat bila dia dengar dan dia baca ayat tertentu menjadikan dia ni menangis, tak boleh bangun. Terduduk dia. Jadi beruban dia. Takut dengan ayat yang dibacakan. Dan ayat-ayat yang dibacakan itu yang menimbulkan ketakutan, kegerunan sehinggalah menjadikan rambut mereka ni cepat beruban ialah ayat berkenaan tajuk yang kita bincangkan pada malam ini, iaitu soal jawab di padang mahsyar. Perkara yang akan disoal di hari kiamat. Menyebabkan okey, tak kuat sangat ya. Oh, sudah. Baik, boleh ya. Tak mana lupa. Tengok dia lupa terus. Ayat itu menyebabkan sahabat-sahabat tadi ni jadi susah hati. Jadi ada yang menangis pun. Dia beza dengan kita ni.
Bila dengar ayat Quran, ada yang marah bila dipasang melalui speaker. Bising. Ada yang marah azan dikumandangkan. Udah macam anjing gitu bunyi. Melolong, melawan gitu dia. Udah disamakan dengan anjing pula. Apa nak jadilah dunia sekarang ni, nak kiamat ke mak ni. Tak nak kiamat, nak turun bala ya. Okey. Jadi tuan-tuan, saya dah tengok orang yang benci dengan azan, yang benci dengan pembesar suara yang melaungkan ayat Al-Quran. Dia kata mengganggu ketenteraman. Kalau nak kira mengganggu ketenteraman, bising. Semua benda bising kena diamkan. Exhaust motor, exhaust kereta, semua kena senyap. Termasuklah bunyi anjing. Bunyi anjing pun kena diam. Anjing tu kena masuk pusat pemulihan, buang tekak dia. Mana boleh ustaz? Itu anjing, mana boleh kita nak hilangkan bunyi dia. Begitu juga dengan azan. Kau nak hilangkan bunyi dia sebab apa? Itu syiar. Syiar Allah. Apa kau nak dengki dengan azan? Kalimah yang paling mulia kau samakan dengan binatang yang paling hina. Tuan-tuan, dalam agama kita ni, binatang paling kotor ni babi. Babi ni tak boleh sebut lembut. Tak sedap punya dia. Binatang paling kotor babi. Tak sedap tuan-tuan. Babi. Baru sebut sedap bunyi tu. Nampak kemuran lazahan dia tu. Yang kedua ialah anjing. Binatang paling najis sekali. Comel macam mana pun anjing tu tetap najis. Mandilah siang malam pun. Siap disamak lagi anjing tu. Siang malam samak. Tetap najis. Bulu tebal ke, tak ada bulu ke, najis paling kotor. Tapi yang kita anggap najis, yang kita anggap geli, yang kita anggap jijik, biawak. Sebut biawak, semua lari. Duduk atas meja biawak. Biawak serang kedai makan. Dengan toke makan, lari duduk atas meja. Biawak. Padahal biawak tak ada apa. Bukannya kotor, najis apa. Biawak tak ada apa, tapi gelinya, subhanallah. Orang perempuan gelinya lipas, menjerit satu kondominium dengar. Kondominium lumayan ke? Kondominium miskin ke? Menjerit. Pasal apa? Abang, lipas. Padahal lipas je pun. Tapi anjing dia tak ada. Bila ada orang yang mengatakan bahawa azan ni melolong sana, melolong sini macam anjing, ada something tentang orang Islam hari ini. Dia tak takut dengan Allah. Bila dia tak takut dengan Allah, dia tak takut dengan mahsyar. Masalah kita hari ini sekarang ialah tak takut dengan mahsyar ni. Kita ditakutkan dengan dunia banyak. Dunia tu yang kita takut sangat tu. Cuba tuan-tuan sekarang batuk. Seorang je batuk dalam surau ni. Semua tengok dia. Sebelah dia pula bersin. Hashim. Tinggal dia seorang tuan. Hak lain semua lari keluar. Punya takut dengan batuk, punya takut dengan bersin. Macam seumur hidup tak pernah batuk dan bersin. Sebelum 2019, sebelum 2020, tuan-tuan pernah batuk? Tak ada takut pun. Ada tak demam? Umur dah 60, tiap-tiap bulan demam. Tapi hari ini kalau sebut demam, kalau sebut batuk, kalau sebut bersin, malang aku duduk sebelah dia pula. Malang kata dia tuan-tuan. Sebab apa? Sebab batuk, demam dan bersin sekarang dah ada nama. Dulu tak ada nama, orang tak heran. Macam kita balik pada haji, balik pada umrah. Memang orang buat haji batuk, kompom dah. Duduk di Mina, duduk di Arafah tu, satu kemah tu penuh. Batuk kongkang, kongkang, kangkung, kangkung. Yang paling teruk sekali dah tak ada daya nak batuk dah. Kang. Angkang. Wah, teruk betul Pak Haji ni. Tapi tak ada siapa susah hati. Saya bila jumpa doktor dekat
Doktor tabung haji dekat Arafah. Dekat Mina. Ustaz pun batuk tak? Batuklah doktor. Ada ubat lagi tak? Ubat dah habis ustaz. Sabarlah kejap. Batuk. Biasa. Tak usah hati. Sebab masa itu batuk belum ada nama khas. Sekarang batuk dah ada nama khas. Dah ada nama dia sendiri, maka semua orang takut. Cuba tak buh nama, tak takut. Tapi nama mahsyar ni, berapa ribu tahun dah Allah Ta'ala sebut, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza. Macam-macam nama yang Allah bagi. Makin orang tak peduli dengan nama Alam Mahsyar ni. 24 jam yang kita disebut ialah, dah cucuk? Dah cucuk? Dah cucuk? Itu soalan sekarang tuan-tuan ni. Dah ambil ke? Belum. Nampak ni. Yang ni tuan-tuan ni. Yang ni tak ada ubat ni. Dia tak ada vaksin. Bukan muka saya tu, sebelah tu. Ni tengok muka saya pula. Sekadar batuk, ambil kicap, campur dengan lemon, hilang insya-Allah batuk. Pun susah. Ambil madu lebah, bubuh lemon 2-3 titik perah atas dia, minum, hilang batuk. Orang tanya saya, ustaz, apa ubat batuk? Jangan batuk. Itu saja. Bila nak batuk, tahan. Kena 4 hari, ke dalam terus. Jangan batuk, selesai masalah. Apa ubat selesema? Masya Allah, habatus sauda engkau goreng. Dalam kitab sebut, untuk selesema. Ambil habatus sauda biji tu, bakar, gorengkan dia atas kuali tanpa minyak. Sampai dia pecah bau dia, bubuh dalam bunjut, sedut, kering sesemua awak. Insya Allah, habatus sauda, selesai masalah. Apa masalah demam ustaz? Masalah demam ialah ambil air, rendamkan kain tuala, letakkan di dahi awak, tak pun letakkan di perut awak. Baca doa yang Nabi ajar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahil azim min kulli syarri arqin na'arin wa min syarri harinna. Insya-Allah selesai masalah. Malam saat lagi tuan-tuan duduk kondominium tu, tingkat paling atas sekali tu. Ambil air asam Jawa, piu letak di atas tu. Buh dalam bekas, tapawai ke apa, tapawai janganlah mahal kan hilang sayang. Buh plastik murah sikit. Buh bekas di atas sekali tu biar dia berembun sampai subuh pagi besok, lepas subuh ambil minum. Tak pun lumur satu badan, hilang demamnya tuan-tuan, tanpa ubat. Tapi nak buat macam mana? Kita dah dididik dengan manja. Dah dididik dengan manja. Nak kena jolok juga ni. Jolok. Pulang. Tapi tuan-tuan yang ni, bila sampai di mahsyar, lemon mana yang boleh selesaikan masalah? Batuk mana yang boleh selesaikan masalah mahsyar ni? Macam mana boleh selesaikan masalah di hari kiamat nanti? Tak boleh selesai. Orang lain tak boleh bantu, hospital tak boleh bantu, KKM tak boleh bantu, ambulans tak boleh bantu, kau hadaplah dia. Inilah persoalan yang kita kena takut dan kena yakin. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk pada orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Mula-mula Allah Ta'ala sebut orang yang percaya pada perkara ghaib. Mahsyar kita tak nampak. Mahsyar kita tak pernah jumpa. Dan kita kena percaya adanya padang mahsyar. Dan itu adalah sifat orang bertakwa. Kita akan dibangkitkan semula di hari kiamat dan akan dipersoalkan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Dan kami akan tanya, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim. Kami akan tanya manusia yang mana mereka ini diutuskan para nabi kepada mereka. Walanas'alannal mursalin. Malah nabi-nabi pun akan disoal. Dua benda ni akan disoal. Pertama kita. Kita yang dapat nabi ni akan disoal. Engkau ikut nabi ke tidak? Kedua, nabi itu sendiri akan disoal. Kau menyampaikan ke tidak pada umat engkau?
Rupa-rupanya tuan-tuan, Nabi dan Rasul pun Allah soal. Nabi dan Rasul pun Allah soal. Engkau sampai ke tidak ajaran pada umat engkau? Semua Nabi jawab, hanya Allah yang mengetahui. Nabi tak berani jawab. Hanya Allah sajalah yang tahu. Kami tak tahu nak cakap. Tak reti nak cakap. Yang tahu hanya tanyalah umat Nabi Muhammad. Mereka jadi saksi. Kami pernah menyampaikan. Tapi mereka ni tolak. Umat aku ditolak. Umat ni tolak. Umat ni tolak. Apa saksi kau? Saksi kami umat Nabi Muhammad. Allah tanya pada kita. Adakah kamu bersaksi Nabi-Nabi ni menyampaikan dakwah pada umat dia? Dan umat dia tolak? Ya, kami saksi. Macam mana engkau orang saksi? Engkau orang tu umat akhir zaman, kau orang tak pernah jumpa pun dia orang. Sebab kami baca dalam Quran, Allah bagi tahu Nabi-Nabi ni berdakwah tapi ditolak oleh umat dia. Quran bagi tahu kami. Rupanya kita ni tuan-tuan, umat yang terbaik ni dah umat Nabi Muhammad, umat terbaik. Dia pula jadi saksi pada umat yang lain. Untuk apa? Sebab dia dapat Quran, kita dapat Quran. Bayangkan tuan-tuan, istimewanya kita. Istimewanya jadi umat Nabi Muhammad tapi tak bangga jadi umat Nabi Muhammad. Hari ni kita bangga tak jadi umat Nabi Muhammad? Tuan-tuan, tolong soal. Tak bangga nak jadi umat Nabi Muhammad. Sampai ada orang cakap, ajaran Nabi ni tak sesuai dah zaman kita. Tak sesuai. Besok nak jawab apa? Di hari kiamat Allah tanya, waktu kau hidup dalam dunia lu, kau ikut tak Nabi Muhammad? Kami ikut setakat 2020. Lepas 2020 ada penyakit, kami tak ikut dah. Mampus tuan-tuan. Tuan-tuan nak jawab apa? Kami ikut waktu belum ada penyakit. Lepas tahun 2020 dia ada penyakit. Lepas tu kami tak boleh ikut lah. Pasal apa? Pasal tak sesuai dah tu. Hak lagi bagus pada hak Nabi tu lagi bagus. Hak tu yang kami ikut tu. Nak jawab apa tuan-tuan? Mas jawab tak? Nak jawab apa? Macam mana yang kau tak ikut dah? Macam cara kami semayang pun dah lain sikit lah. Bersalam pun dah lain lah. Semua-semua lain lah. Sudah tuan-tuan. Sedangkan pada masa tu, siapa boleh tolong kita? Nabi lah. Nama dia syafaat. Siapa yang kata tak sesuai yang ikut Nabi? Dia. Kami ikut dia. Dia pula jawab, apa aku pula? Apa tak ada akal ya? Mampus tuan-tuan. Nak jawab apa? Otak apa tak mana? Apa ikut aku buat apa? Sudah. Sebab tu kita kena ikut Nabi waktu susah, waktu senang ikut Nabi. Pasal dia nak backup kita. Di dunia ni dia backup, dengan syafaat dia akhirat dia backup. Allah Ta'ala tolong kita sebab kita ikut Nabi. Backup. Kalau kami tak ikut, ustaz nak kata apa? Suka hampa, aku nak kata apa? Tapi ingat Allah sebut, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Siapa-siapa yang menyalahi sunnah Nabi, siapa-siapa فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُ. Yukhalif maknanya berselisih, tak mau ikut Nabi, menyalahi daripada sunnah Nabi, tak mau ikut Nabi. Allah Ta'ala kata kami akan turunkan azab pada mereka. Antusibahum fitnatun, akan turun fitnah kepada mereka. Au yusibahum azabun alim, ataupun diturunkan azab yang pedih kepada mereka. Saya takut tuan-tuan, azab pedih ni tak tahu. Bukan saya kata. Kita kemarin datang, gempa pun lari turun semua. Tambah tuan-tuan duduk tinggi-tinggi, saya tak tahu. Nak jadi azab pedih lagu mana? Saya fikir Allah sebut dalam Quran tu. Sebab tu apa susah sekalipun, ikut hak Nabi dulu. Kena cakap. Ustaz faham tak? Kami menyelamatkan nyawa Ustaz, menjaga nyawa. Nabi Ibrahim, Allah kata sembelih anak dia. Tak jaga nama Ismail ke? Dia sembelih tak? Dia sembelih. Asah parang. Sembelih. Kalau ikut kan, kita sedang mengkaji perintah Allah ni untuk sembelih Ismail.
Sebab nak menjaga nyawa lah Ismail ni. Tak, perintah ni rasa tak sesuai kot. Ada tak Nabi Ibrahim cakap macam tu? Dia tanya pada anak dia, Ismail, semalam ayah mimpi Allah perintahkan ayah sembelih engkau. Apa pendapat engkau? Nabi Ismail jawab, buatlah bapakku. If'al, buatlah. Ma tu'mar. Apa-apa yang diperintahkan pada engkau, buat. Nabi Ismail tak jawab. Itulah ayah. Tidur tak basuh kaki. Mimpi bukan-bukan sembelih orang lah, apalah. Oh. Nabi Ismail tak cakap macam tu. Tanya pada isteri dia, buatlah bang, ni perintah Allah. Kalau nak kira menjaga nyawa, tak buat dia. Nak sembelih anak kot. Firaun jahat. Jahat Firaun. Bunuh budak lelaki-lelaki. Bunuh. Sebab tu mimpi dia mimpi lah apa semua, ada orang nak rampas kuasa dia. Mana budak lelaki-lelaki, bunuh. Kebetulan Nabi Musa lahir. Orang tahu Nabi Musa melahirkan anak lelaki-lelaki. Cari. Tangkap, cari. Mak Nabi Musa ni duk gendong Nabi Musa. Nak selamatkan daripada Firaun. Tiba-tiba datang perintah Allah. Mak Nabi Musa. Kau ambil Musa, kau campakkan dalam sungai. Merah lagi Nabi Musa. Merah lagi. Dia ambilnya Nabi Musa, buh dalam kotak kayu, hanyut. Nabi Musa bukannya ada life jacket. Nabi Musa tak ada pelampung. Tapi paksa Allah suruh buh dalam sungai. Allah suruh campak dalam sungai. Campak. Adakah mak Nabi Musa tak jaga nyawa Nabi Musa? Tak. Dia taat pada Allah. Allah tak akan buat zalim. Campak je. Allah yang jaga dia. Ini dia tuan-tuan. Pengorbanan terhadap agama. Keyakinan, iman terhadap agama. Barulah kita mengaku beriman. Allazina yu'minuna bil ghaib. Mahsyar ni perkara yang melibatkan ghaib. Dengan sebab ada orang yang tak percaya, dia tak ambil kisah dengan pada mahsyar. Maka sebab tu dia tak kisah tanggungjawab dia pada anak dia. Tanggungjawab dia pada isteri dia. Dia tak tahu dua benda ni akan disoal dan menyoal dia di hari kiamat. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu, sesungguhnya anak pinak kamu adalah ujian untuk kamu. Adalah ujian untuk kita. Allah Ta'ala bagi pada kita ni anak yang bersih, putih, macam kain putih. Macam dinding putih. Kau nak cat warna apa kau cat lah. Tapi ingat, di hari kiamat engkau disoal. Akan disoal. Maka tuan-tuan yang saya hormati, ada pula anak-anak faham. Dia kata, kita orang tak sembahyang ni ustaz. Kita orang tak berdosa. Bapak kita orang lah berdosa. Apa sebab pula? Bapak kita orang, yelah kita tak sembahyang. Bapak kita orang, mak kita orang lah berdosa. Ada je macam tu. Saya pernah jumpa isteri. Dia tak pakai tudung. Saya tak pakai tudung ni ustaz. Tak tutup aurat orang kata kan, tak tutup aurat. Saya tak ada dosa. Husband saya lah yang tanggung dosa saya. Apa masalahnya? Baik. Kalau begitu tak payah nikah. Nak kena tanggung dosa isteri pula. Saya cakap kak tak tutup aurat, akak disoal di hari kiamat, dibalas. Suami akak tak suruh akak tutup, suami juga disoal sebab tak suruh. Tak perintah. Bukan maknanya kalau akak tak sembahyang, husband yang tanggung. Mampus lelaki tu. Lagi bongkok lah dia. Dia akan disoal kenapa tak suruh. Dia akan disoal kenapa tak ajar. Dia akan dibalas kenapa tak perintahkan keluarga awak. Yang kita pula disoal, dibalas sebab kita yang buat. Manusia tak menanggung dosa orang lain. Masing-masing lah tanggung. Misalnya saya nak suruh Cik Zul ni mencuri. Zul,
Kau curi je duit tabung surau. Tak boleh ustaz, dosa. Dosa kau aku tanggung. Engkau curi tabung yang bergerak tu. Begini Cik Zul balik. Tingkat 18. Hoi, hoi ya hoi. Dia bagi dekat saya. Okey ustaz, dosa ustaz tanggung Okey confirm saya tak buat. Oh, seronok macam tu. Dosa kau aku tanggung. Kau pergi buat. Oh, mana boleh. Dosa Cik Zul curi tabung surau. Dosa saya suruh dia curi. Dia tidak ada okey. Ingat abang, dosa saya abang tanggung tau. Okey abang tanggung. Tak ada maknanya. Tak ada maknanya tuan-tuan. Macam saya ni tak sembahyang ustaz. Suami saya lah tanggungkan dosa saya kan. Saya nak sebut kepala otak. Saya ustaz mana boleh sebut. Ustaz tak boleh sebut kepala otak engkau. Tak boleh sebut. Oh, hajar nama ustaz tu. Padahal saya dah sebut dah tadi. Mana faham? Tak faham sudah. Sendiri buat, sendiri tanggung. Tetapi kita ada saham dia. Kita ada saham dia. Saya sebagai penceramah. Susah payah datang. Masya Allah. Tak tahu tuan-tuan. Tak tahu nak kabar lah saya ni macam mana. Saya bagi contoh. Sekejap je tuan-tuan. Hari Khamis saya di Melaka. Di ujung pasir Melaka. Hari Jumaat saya di Ipoh. Ada rakaman Kedah FM. Petang semalam pukul 5 saya rakaman Tazkirah malam Jumaat di Semenyih. Petang semalam. Habis rakaman 11 malam di Semenyih. 2-3 episod rakaman. Pagi tadi saya di Ipoh. Malam di sini pula. Besok rakaman TV Hijrah 8 episod. Malam besok saya di Pulau Pinang. Oh, sibuk. Pak siapa yang saya duk bercakap walaupun badan tak apa segar, tak apa sihat, sibuk, penat, letih. Sebab saya nak melepaskan diri saya di hari kiamat. Saya nak lepas tanggungjawab saya. Bila orang panggil, itu kewajipan saya untuk pergi. Melainkan aksiden macam tadi lah, lori terbakar. Jam sampai ke Behrang daripada Bukit Beruntung. Kalau dah terbakar, tak payah pergilah. Itu cadang kalau dia menjual kereta terbang, saya nak beli. Senang tuan-tuan. Agak-agak terbakar, terbang je. Sebab apa? Sebab saya takut nanti orang akan soal saya. Ustaz Kazim tak sebut pun. Di hari kiamat, dia jadi macam kapal yang tenggelam. Tuan-tuan tengok cerita Titanic tu. Cuba tengok kapal yang tenggelam, bot yang tenggelam, orang dalam tu terjun dalam laut. Dia nak selamatkan diri dia, apa dia buat? Dia pegang pada kayu. Kalau dapat pelampung, life jacket, alhamdulillah. Kalau tak dapat, dia paut pada orang yang dapat. Sampai orang yang boleh berenang pun tenggelam sekali. Sebab ramai paut pada dia. Tarik rambut. Dia pegang rambut orang tu. Dia pegang kain. Janji aku boleh bernafas. Begitulah bandingan orang yang lemas di laut. Tuan-tuan tak pernah lemas, tak tahu. Dia punya kelang kabut nak pegang orang. Macam itulah di hari kiamat. Dia akan salahkan orang ini. Dia akan salahkan orang itu. Dia akan salahkan orang ini. Kenapa kau tak semayang? Bapak tak suruh. Kenapa kau tak puasa? Bapak pun tak puasa. Kenapa awak ni tak semayang? Suami saya pun tak pernah suruh saya semayang. Oi. Macam tu ustaz? Ya. Ni, lemas. Jawapan kepada lemas apa? Mati. Akhir kepada lemah apa? Mati. Akhir di hari kiamat, kalau tak lepas soal jawab apa? Neraka. Jadi sebelum lemah di laut, aku pegang sana, aku pegang sini. Janji aku tak lemas. Kalau aku sebelum aku masuk neraka, aku pegang segala benda. Janji aku tak masuk neraka. Begitulah bandingan dia.
Dia kaitkan Tok Imam. Kenapa kau tak sembahyang? Tak tahu azan masuk bila. Surau kita orang pun tak pernah azan. Sudah. Tok Bilal kata, apa pasal aku pula kau kait? Kalau Tok Bilal kita orang azan, kita orang datang tau. Allah tanya Tok Bilal, betul kau tak azan? Apa tak azan pula? Saya dapat allowance 1,000 sebulan, mestilah kena azan. Kata dia. Lainlah kalau saya tak azan tapi allowance dapat. Yang tu pula Tok Bilal sangkut tang situ pula dah. Jawatan ada, duit dia sapu, tugas tak ada. Sangkut tang situ, mampu pula. Hang, kamu je pasal dia. Azan-azan aku kena pula. Nampak tuan. Sebab tu kena bagi clear elok-elok. Tugas elok-elok, jawatan pegang elok-elok. Ambil elok, ambil. Engkau ambil elok? Ya. Engkau tugas berapa kali sebulan? Saya bertugas 15 kali sebulan. 15 hari. Ini dia elok dia 1,000, tak pernah miss. Kalau saya cuti, saya ganti balik hari yang saya cuti. Selamat. Ada engkau azan? Ada. Apa saksi engkau azan? Tu budak-budak. Danish Haikal. Mana Danish mana? Tu Danish. Danish. Dia jadi saksi. Dia pun datang pakai jubah lagi. Betul ke engkau nampak Tok Bilal azan Danish? Betul. Saya yang saksi dia azan setiap waktu. Macam mana engkau boleh datang surau? Saya kan pelajar terbaik sekolah. Sekolah agama pun saya terbaik, sekolah kebangsaan pun saya terbaik. Wah, alhamdulillah tuan-tuan ni ada pelajar hebat ni. Syukur pada Allah. Tuan-tuan, di hari kiamat dia akan kait semua ni. Dia akan kait supaya dia tak lemas dan supaya dia tak dibalas. Sebab itu saya katakan tadi, susah macam mana pun, sakit macam mana pun, sibuk macam mana pun, saya tetap nak bercakap. Orang marah macam mana pun, saya tetap nak bercakap. Orang tak suka macam mana pun, saya tetap nak bercakap. Supaya orang tak dakwa saya di hari kiamat. Kenapa kau buat macam ni? Ustaz Kazim ada datang hari itu, tapi dia tak ada tegur pun. Ustaz Kazim pun diam je. Saya takut tuan-tuan. Allah sebut tadi, falanas alannal ladzina ursila ilaihim. Saya takut ayat tu. Allah Taala kata kamu akan ditanya. Sebab tu antara saya dengan tuan-tuan kadang-kadang untung tuan-tuan. Tuan-tuan tak menyampaikan. Tuan-tuan dengar ya. Saya kena soal, kenapa kau menyorok? Wa yaktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Kenapa kamu ni menyorok benda yang benar sedangkan kamu tahu? Mampu saya. Berapa banyak saya ni yang sorok ilmu sebab takut. Takut orang tak panggil, takut tak boleh masuk TV. Takut kena ban. Maka saya pun diam, zip mulut. Besok di hari kiamat jawab. Kau takut Allah kan kau takut manusia? Kita hari ini diajar takut pada manusia. Takut pada makhluk. Tak diajar untuk takut pada Allah. Yaumul Mahsyar ini nak mengajar kepada kita ittaqullah, takut pada Allah. Di dunia kita boleh upah lawyer yang bagus. Lawyer yang cekap. Di hari kiamat siapa lawyer? Antara kita dengan Tuhan. Antara kita dengan Tuhan saja tuan-tuan. Yang jadi saksi siapa? Dari hujung rambut sampai hujung kaki kau saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut diam. Yang bercakap wa tukallimuna aydihim. Yang jadi saksi kaki. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nak sorok di mana menatang ni tuan-tuan ni? Ni tangan ni nak sorok di mana? Cuba habaq mai. Masuk dalam tandas. Tandas tuan-tuan tu bersih, bagus. Bagus, alhamdulillah. Rasa nak tidur. Kita benda yang mengerikan tandas. Nak buka tu kena pelan-pelan. Teng, teng, teng. Susah. Semalam ke bila ke saya masuk tandas? Selak tak ada. Susah hati sungguh. Selak tak ada ni payah. Lalas keluar balik saya panggil PA saya. Abang Din, cover. Begini dia nyandar kat pintu. Tandas tuan-tuan bersih, alhamdulillah. Tapi berapa ramai yang bagi kotor? Ingat Allah tak rakam.
Dia buang-buang saja, dia tak flush. Khianat, dengki. Dia saja tak flush. Dia keluar pelan-pelan, dia menyorok kat ujung. Dia tengok siapa terkena. Dia gendak, tengok-tengok pengurusi surau masuk. Menang pengurusi surau tu. Pengurusi surau maki tu, woi! Nampak marah. Dia lari gelak, pergi keluar. Itu jenis khianat. Dia ingat dia tak ada apa. Belum lagi yang tulis. Tu yang tulis kat tanda. Dia tulis, Ustaz Kazim bodoh. Itu yang tulis di tandas. Yang tulis dalam TikTok. Yang tulis dalam Facebook. Yang menulis dalam media sosial. Seolah-olah tak ada hari kiamat. Apa tangan ni kau boleh tinggal? Bukankah kau tinggal, kau tulis tu dengan tangan? Sebab tu mulut nanti diam. Sebab Allah tahu mulut ni daripada dunia sampai akhirat kerja dia nak kelentong. Tu mulut. Sebab tu Allah zip. Tangan cakap. Macam saya buat umrah hari tu. Saya dah pesan, kita adalah ihram. Janganlah duk cium Hajarul Aswad tu lagi. Tunggu selesai lah. Kita tak buat lagi habis umrah ni. Sebab pada Hajarul Aswad masa itu, sekarang tak boleh cium dah. Jahat sungguh penyakit ni. Sampai hak cium tu pun tak boleh. Pelik tak tuan? Pelik no? Nabi suruh cium Hajarul Aswad. Datang satu penyakit tak boleh cium. Jadi tak relevan perintah Nabi ni. Iyakah perintah Nabi tak relevan? Tuan-tuan tak guna otak ke untuk berfikir? Allah kata, ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikutlah kamu apa yang Allah perintah pada kamu. Jangan ikut yang lain. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Hari ni kita boleh tolak ke tepi hak Nabi ni, kita ikut yang ni. Akidah ni tuan-tuan. Iman ni. Kita nak mati, nak menghadap Tuhan. Besok Allah tanya, kau ikut siapa? Nak jawab apa tuan-tuan? Jadi waktu tu masih lagi boleh cium Hajarul Aswad. Dia lepas-lepas tawaf, dia tengok tak ada orang dekat Hajarul Aswad tu. Dia pergi beratur kejap, dia pergi cium. Minyak wangi penuh. Kita ni dalam ihram, mana boleh pakai minyak wangi? Dia kata, Ustaz, saya tadi Alhamdulillah lah. Masa tawaf yang keberapa tak tahu, dapat tengok kosong, saya jinak masuk pergi cium. Dapatlah Ustaz. Cium Hajarul Aswad, dia buat lebih tengkok lagu tu. Alhamdulillah lah. Saya tegak kepala. Saya kata, biar betul makcik. Pakcik pun buat, kami berdua ada Tuhan nak bagi Ustaz. Kata, bagi. Kan kita ni dalam ihram lagi, makcik tak tahalul lagi makcik. Tak boleh. Makcik kena bayar dam. Ya ke Ustaz? Tapi kan, masa nak cium tu, rasa macam, bukan macam batu sangat atau macam sipi. Saya teringat cerita P. Ramli tu. Tek lembu tu jatuh seketui atas muka beta, kata dia. Marang sekapu, marang skeper, dia kata, tandanya tuanku nak mendapat musibah. Tak, dia ke tepi sikitnya. Itu cerita seniman menjelapuk. Macam itulah dia orang. Mula-mula dengan mengakunya, aku cium Hajarul Aswad. Lepas kita kata kena bayar dam. Dia sebenarnya, sudah. Kata-kata mulut ni tuan-tuan, bukan dalam dunia aja. Sampai kiamat, mulut akan jadi macam itu. Sebab tu Allah suruh diam mulut. Allah suruh tangan cakap. Tak cukup tangan cakap, Allah suruh kaki jadi saksi. Kaki tu jadi saksi. Maka dua benda ni kita tak lepas. Kita akan bawa tangan ni ke mana-mana pun. Kita akan bawa kaki ni pergi ke mana-mana pun. Maka benda ni, hari ni dia diam. Tapi di hari kiamat, dia bercakap. Ni mulut, lidah yang tak ada suara. Nama dia apa? Jari. Lidah yang tak ada suara ni, genggam, ikut. Good, ikut. Warning, ikut. Maki pun dia ikut. Penampar pun dia ikut. Menulis pun dia ikut. Dia tak pernah bantah. Tapi di hari kiamat, dia akan buka satu persatu. Termasuklah yang dia akan buka ialah nafkah yang kita bagi pada isteri dan anak-anak kita. Ni dia.
Duit inilah yang ambil rasuah, duit inilah yang beli beras, duit inilah yang bagi masak makan anak bini. Tangan inilah akan soal mengadu pada Allah. Kenapa kau makan benda haram? Isteri kata, saya tak tahu. Suami saya buat balik beras, kerja saya masak, saya tak tahu. Selamat. Betul kau tak tahu? Tak tahu. Ada setengah isteri, kenapa kau makan benda haram? Tak tahu. Suami saya beli beras, saya beli. Takkan kau tak tahu haram? Betul kan kau tak tahu? Flashback balik. Tengok. Isteri tahu benda tu haram. Abang dapat duit mana ni abang? Jangan tanya kau masak ya. Yelah kena tanya juga. Kita ni tengah bulan, banyak pula duit awak. Ada orang pergi tadi duit rasuah. Tak banyak pun 2,000. Boleh ke abang? Kita tengah susah ada orang tolong ke? Tak ada orang tolong kan? Masak je lah. Dosa abang tanggung. Yelah. Masak bawal siakap 3 rasa tuan-tuan. Begini isteri makan. Tiba-tiba di hari kiamat akak cakap, saya tak tahu rasuah Tuhan. Oi. Abang, saya tak nak masak. Saya tak nak makan. Benda ni rasuah abang. Biar saya pergi jumpa Cik Zul pun tak apa. Pinjam duit surau kejap beli beras. Daripada saya makan benda haram abang. Kamu jangan malukan aku. Biar saya malu dalam dunia daripada saya malu di akhirat. Dahaka punya bini, tak ada dahaka pada maksiat bang. Kalau perintah tu perintah maksiat, tak wajib taat bang. Siapa pun bagi perintah maksiat, tak wajib taat. Saya tak boleh taat pada abang pada benda haram. Minta maaf. Aku cerai kau talak satu. Alhamdulillah, dapat cari suami baru. Wah, sudah. Apa susah kita nak cakap haram? Orang yang ada iman yang kuat, hadza haram. Ini haram. Orang yang ada iman yang kuat, dia boleh sebut halal. Tapi orang yang tak ada iman, dia mula sebut, halal ke haram, halal ke. Kalau haram, lapor. Kalau halal kan lapor. Kalau haram, lapor. Halal kan dosa. Hailam lah. Ini penyakit kita ni, jadi hailam. Bukan saya tahu Ustaz, suami saya suruh masak. Suami saya lah salah. Tapi akak tahu kan benda tu haram? Yelah kalau saya tak makan, laparlah saya. Biar saya lapar daripada saya masukkan benda haram dalam badan saya. Sebab Nabi dah kata dah, kullu lahmin nabata min sukhtin fannara aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, yang layak untuk daging itu ialah neraka. Sian ke anak-anak kita ni. Ni adik kita ni. Kemas pakai baju Melayu ni. Nama apa? Yang dia main botol Nama apa? Talib? Zahid? Oh, jarang nama budak nama Talib. Saya pula punya nama Talib. Jarang orang tuan-tuan. Nama budak-budak sekarang nama Talib. Jarang orang. Nama Zahid. Segak baju. Tu baju koperasi ke? Apa macam lambang koperasi? Bukan koperasi angkasa bukan? Allah tuan-tuan, budak jernih ni, hak biru ni, adik jernih ni, nama apa? Iskandar. Nama apa? Muhammad? Muhammad. Dia Danish, belakang Danish apa nama? Nama apa? Syafiq. Apa? Sedapnya nama Syafiq Khalis. Tuan-tuan tengok 4 anak kita ni jernih semua. Kan ada dosa. Dia bermain, dia melawak, dia bergurau, dia tidur, dia makan, dia menonton. Tak ada dosa ni budak-budak ni. Yang mencorokkan kita, yang bagi mereka ni berdosa ke tidak, kita. Kadang-kadang jumpa duit, jumpa. Jumpa duit, jumpa. Duit itulah beli beras. Jumpa kat sisi minyak, duit jatuh. Kita naik motor, nak isi minyak. Tengok-tengok ada duit dekat lantai. Kita pun pijak duit tu. Takut terbang. Kemudian buat-buat tunduk, perbetulkan tali kasut. Sambil duduk tunduk sambil, Alhamdulillah, ada rezeki. Alhamdulillah, hang kata.
Anak-anak ni tak tahu kita beli kat dia orang gula-gula, kita beli kat dia orang roti, kita beli kat dia orang kuih. Ayah beli apa ayah? Ayah beli donat. Tu dia seronok makan, kembung ke tepi, kembung ke kiri. Rupa-rupanya duit yang haram kita buat bagi. Kemudian kita harapkan anak kita jadi anak soleh. Nak harapkan anak kita ni dengar cakap. Nak harapkan anak kita ni balas jasa kita. Tak. Kita membentuk dia dengan benda yang tak cantik. Kita bentuk dia dengan benda yang tak elok. Satu, pemakanan kita. Dua, akhlak mak bapak. Kita tunjukkan contoh yang tidak baik. Dan mereka ini bila sampai di hari kiamat, mereka akan klaim pada Tuhan. Tapi selama-lama bila kita nak klaim bapak kita? Tuan-tuan, kita tanya pada orang muda, umur 24. Bang, kenapa abang tak semayang? Bukan salah saya. Bapak saya, dia tak ajar saya. Saya pandai-pandai sendiri je. So, saya tak pandai semayang ni sebab bapak saya tak ajar. So, saya tak semayang ni salah bapak saya. So, saya tak salah. So what? Oi, banyaknya so kau. Adakah sampai kita mati kita boleh salahkan mak bapak kita? Tak. Allah bagi kau akal. Kenapa kau tak gunakan akal? Aku ni tak semayang. Sampai bila aku tak semayang? Aku dengar orang azan. Aku tengok surau orang semayang. Kenapa aku tak semayang? Ini salah bapak aku lah. Dia yang tak ajar aku semayang. Ya ke? Salah bapak engkau? Bukankah engkau dah ada otak untuk berfikir? Akal untuk berfikir? Bukankah ada kawan kau ajak, Din, jomlah semayang. Engkau tolak. Bukankah bos di jabatan engkau berikan keizinan untuk kau semayang, tapi engkau tak pernah masuk surau? Bukankah azan berkumandang sampai ke tingkat 4 engkau? Kenapa kau tak semayang? Ustaz faham tak? Bapak saya tak ajar. Waktu saya kecil. Sebab tu saya tak boleh sampai sekarang. Kalau dulu bapak engkau tak ajar, kenapa sekarang kau tak belajar? Ustaz faham tak? Saya tak salah. Bapak saya yang salah. Sebab dia tak ajar. Bapak awak tak salah. Bapak awak tak ajar. Dan dia salah, dia tak ajar. Dan awak pula salah sebab awak tak belajar. Kalau umur awak 12 tahun, kita boleh terima. Sekarang umur awak 21 tahun. Awak dah terlebih umur. Kenapa tak datang surau jumpa dengan Tok Imam? Jumpa dengan Imam. Imam, saya tak pandai semayang. Boleh tak ajarkan saya semayang? Yang ni baru betul. Imam, saya tak pandai fardu ain. Boleh tak ajarkan saya fardu ain? Baru betul. Tapi Ustaz, kalau kita nak belajar dengan imam, kita kena bayar yuran kan? Saya tak mampu Ustaz. Yuran Ustaz tu minta berapa? Bukan awak bayar Astro ke? Astro mampu. Itu okey lah kan, nak tengok big stage. Oh itu mampu pula. Kenapa untuk bayaran? Kadang-kadang imam tak ambil duit pun. Ada sukarelawan lagi bantu. Ada kelas lagi masuk kelas. Kita kadang-kadang belajar main piano, belajar biola. Tepat pada masa tu. Mana? Biola. Ingat raket badminton dia bawa? Rupa biola ke belakang ni. Naik motor. Begini, nyengit-nyengit kepala ni. Berapa ratus untuk sebulan. Sanggup kau bayar. Tapi kau tak bayar untuk fardu ain. Ada orang perempuan yang masuk Zumba. Gedek, masuk Zumba. Masuk yoga. Masuk semua. Yang mengajarnya lelaki. Yang belajar semua perempuan. Makcik-makcik mereka. Ada. Sanggup dia. Ada yang sanggup berhabis beribu-ribu beli basikal.
Basikal bukan murah, tuan-tuan. Beribu basikal. Siap satu shoot lagi. Topinya, bajunya, seluarnya, spender. Tapi tak cukup berkira kalau nak masuk kelas Quran. Macamlah naik basikal tu. Bersusah payah tu. Boleh masuk syurga dengan basikal tu. Tapi kita tak sanggup berkorban untuk membasmi kejahilan kita tentang agama kita sendiri. Saya kadang-kadang malu, tuan-tuan. Baru ni ada satu perempuan Cina. Anak darah. Perempuan Cina, anak darah. Amoy, bukan nyonya amoy. Dia datang. Dia kata, Ustaz boleh ajar semayang? Saya kata, dah Islam belum? Saya tak Islam. Loh, habis tu? Saya sudah beli ini baju putih punya. Oh, ini telekung. Inilah. Apa saya beli? Saya suka tengok orang Melayu, orang Islam pakai ini semayang. Saya rasa seronok. Saya seronok. Tapi saya tak pandai. Mau semayang. Bolehkah Ustaz ajar semayang? Kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan nak jawab apa? Dia tak Islam. Nak belajar semayang. Sebab dia seronok tengok orang Islam semayang pakai telekung. Ini luar biasa ini tuan-tuan. Luar biasa perempuan ni. Saya tanya, duduk di mana? Saya duduk dengan bapak saya. Bapak tahu tak you beli telekung? Bapak tak tahu. Kalau dia tahu, tak apalah. Saya hati seronok. Tengok orang datang semayang, seronok. Dia lalu di sekolah saya, dia tengok opah-opah tu datang berjalan, pakai telekung, dia seronok. Putih, dia menjadikan dia seronok. Saya kata, tak apalah. Saya kata, pondok saya tu kosong. Sekolah saya ni sekolah pondok. Pondok tu kosong satu, you boleh duduk situ. Bila-bila you nak belajar, you datang. Saya tak mau paksa you masuk Islam. Nanti you nak masuk, you beritahu saya. Jenis itu. Jenis itu, tuan-tuan. Tapi kita kadang-kadang dah Islam, kita tak rasa apa bila tengok orang datang semayang, aku tak datang. Bukan tak nampak. Kita duduk tingkat atas tu, kita nampak orang duduk datang semayang. Kadang-kadang kita tengok orang luar mai datang semayang sini. Kita nampak, tapi kenapa dalam hati aku tak tergerak untuk aku semayang? Apa kita nak tunggu tua baru nak semayang? Nabi tanya kita, apa kamu tunggu tua baru kamu nak semayang? Sedangkan tua itu meletihkan kamu. Tua ni letih. Naik tangga tak larat. Nak turun sujud pun sama banyak dengan aduh. Allahu Akbar. Allah. Aduh. Sami Allah. Aduh. Gaut. Tuan-tuan pernah jumpa orang macam tu? Saya pernah jumpa. Dia nak turun sujud, dia sebut aduh. Aduh. Ganggu kita. Kita duduk sebelah dia. Lalah kita tengok dia. Wah, dia ni. Semayang apa aduh-aduh. Lah. Adakah kamu nak tunggu Dajjal baru kamu nak buat ibadat? Sedangkan Dajjal tu datang, dia bawa pembohongan pada kamu. Sampai tak boleh semayang kalau Dajjal datang. Orang tanya pada saya, Ustaz, Dajjal tu dia bawa apa? Ada jawab, dia bawa roti. Segunung roti. Betul? Tapi saya jawab, Dajjal, dia bawa apa? Dia bawa pergi agama engkau. Dia bukan bawa sekeping roti, segunung roti saja. Dia bawa pergi agama engkau. Kau tak boleh nak buat agama engkau. Itulah Dajjal. Tuan-tuan sekarang hidup di zaman apa ni? Dia tak bagi buat dah agama engkau. Dia tarik habis. Dia take away. Kita nampak take away ni. Ayam goreng. Nugget. Tapi dia lupa. Dajjal tu take away agama kita. Satu persatu jatuh. Macam biji tasbih jatuh. Lalah tinggal benang. Benang tu pun dia nak rabut.
Jangan kamu tunggu mati baru nak buat ibadat. Mati itu memutuskan segala-gala dah. Jangan. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, sebelum anak kita, isteri kita soal di hari kiamat, kita muhasabah dah. Sebab tu dulu-dulu saya ceramah waktu saya muda-muda lah. Lah tua. Semalam saya nyembang dengan budak-budak astro. Sebelum nak rakaman pukul 9 malam. Rakaman kedua. Saya kata kat dia orang, engkau orang perasan tak? Dalam TV sekarang, ustaz yang tua-tua tinggal saya seorang. Ustaz yang lapis tua-tua ni, veterina ni, tinggal saya seorang. Yang lain semua lapis muda. Saya berceramah ni tuan-tuan daripada zaman Ismail Kamus. Zaman Ustaz Samsuri Haji Ahmad. Datuk Samsuri. Zaman Badrul Amin saya ceramah. Tahun 90. Sekarang 22. 32 tahun lah. Anak muda tu jawab, tahun 90 saya baru umur setahun, Datuk, kata dia. Saya kata, kamu umur setahun, saya dah ceramah. Sampai sekarang saya masih ceramah lagi. Subhanallah. Kira tua. Tua lah. Tapi tak nampak tua. Itu perasaan. Saya sebut waktu saya ceramah dulu-dulu guna kaset. Ceramah guna CD. Penceramah sekarang ni dia tak merasa ceramah guna kaset. Dia tak merasa saya ceramah guna kaset, saya rasa guna CD, saya rasa. Dia orang ni ceramah guna YouTube, Facebook. Saya cakap, dulu-dulu kalau saya balik ceramah, 2-3 pagi, saya akan buka pintu bilik anak saya tengok anak saya. Sekali balik buka nombor 2 pula, tengok yang ni. Kadang-kadang saya bercakap dengan budak-budak tu. Waktu dia orang tidur. Ayah minta maaf, ayah sibuk, ayah tak sempat tengok engkau orang. Tak sempat. Nak tengok, ayah sibuk, minta maaf. Tapi ayah sayang kat kau orang tau. 5 anak, 5 saya pergi tengok. Kemudian, tahun lepas, saya dapat cucu sulung. Umur dia 8 bulan, 6 bulan gitu lah. Saya pergi ke Maidin. Saya beli mainan. Beli lori tayar besar. Traktor tayar besar. Pergi ke Maidin, beratur nak bayar. Balik, pukul 10. Dia tak tidur. Saya pun pakai kain plekat, baju pagoda. Main dengan dia. Bung, tolak. Isteri saya kata apa? Abang ni tak pernah beli mainan untuk anak-anak. Baru pertama kali saya tengok abang beli mainan untuk cucu. Selama anak ni abang tak pernah beli. Tersentak sentak. Tu nama dia dakwah sentak. Dakwah sentak. Terasa tuan-tuan. Saya kata dekat dia, mama, ayah ucap terima kasih. Mama ambil alih tanggungjawab ayah banyak. Tapi ingat apa yang ayah buat dalam dunia dakwah ni. Pahala pun untuk mama. Saya minta maaf pada anak-anak. Sebab banyak benda saya tak buat untuk mereka. Takut mereka dakwah saya di hari kiamat. Jadi nombor 1 saya minta pada tuan-tuan. Kita muhasabah. Sebagai suami, kita muhasabah pada isteri kita dulu. Banyak benda yang kita menyebabkan mereka menangis. Banyak. Kadang-kadang kita tengking. Dia tak menangis depan kita. Dia menangis waktu kita tak ada. Cepatlah. Lembab. Waktu tu anak dalam kereta. Kita bunyi horn. Oi, cepatlah. Kejap, kata isteri. Kita marah dia. Cepatlah. Lembab. Anak-anak diam kat belakang. Tengok aku tengok hang.
Ayah panggil mama lembab. Padahal lembab-lembab mama tu rumah kemas. Lembab-lembab isteri kita pun masak siap. Slow-slow isteri kita pun baju kita dia masuk. Lembab-lembab isteri kita pun 5 anak dia jaga. Tapi kita tak boleh sabar dia lewat 5 minit. Allah, tuan-tuan. Cuba fikir, tuan. Isteri kita. Kadang-kadang dia nak balik rumah isteri, rumah mak dia. Abang, Sabtu Ahad ni saya nak balik tengok mak. Kan dah balik dah hari tu. Saya pusam. Lepas tu raya Cina pun kau balik, ni nak balik lagi. Yelah bang, saya balik siap-siap, takut tak boleh raya. Saya ni berperangan jauh. Tak pernah faham, tak faham sudah. Tak. Mak tak sihat. Mak kata dia nak buat kenduri tahlil untuk ayah. Tak payah. Nak tahlil pada rumah boleh. Tapi semua adik-beradik kumpul bang. Tinggal saya je lagi belum bagi kata putus. Kau buat Google Meet je. Oh salah ya. Buat PDPR kata dia. Kadang-kadang kita sebagai suami memutuskan hubungan silaturahim isteri kita dengan mak dia. Dengan alasan, bila kau kahwin dengan aku, kau kena taat pada aku. Oh, ni dia tuan-tuan, dia guna kuasa veto. Beralih ketaatan kau daripada mak bapak kau pada aku. Aku lelaki kau. Buat bertenang bang, sabar. Tidak ada mana-mana pun tuan-tuan yang mengatakan isteri, anak perempuan kalau kahwin kena tinggal mak bapak dia. Mana ada. Saya selalu duk tengok dalam kata-kata Facebook, dalam kata-kata di media sosial. Seorang perempuan apabila telah berkahwin, maka tanggungjawabnya bertukarlah kepada suaminya. Maka dia tak bolehlah jaga mak bapak dia lagi. Ya betul kau. Bila bercerai, pandai pula kau cari mak bapak kau. Buatnya mak bapak cakap, seorang anak yang dah berkahwin, suami dia sajalah yang jaga dia. Walaupun dah bercerai, aku malas nak bela. Tak pernah mak cakap macam itu. Kita pandai-pandai cakap. Mana ada tuan-tuan macam itu. Saya ulang balik perkataan dia. Perkahwinan tidak mengurangkan tanggungjawab. Sebaliknya perkahwinan menambahkan tanggungjawab. Tidak ada perkahwinan mengurangkan tanggungjawab. Tak. Dia menambahkan lagi. Dulu saya anak dara. Tapi ustaz lelaki, contoh. Bodoh betul tuan-tuan. Dulu saya ni anak dara perempuan. Belum kahwin. Tanggungjawab saya dengan mak je. Tapi bila saya dah kahwin, tanggungjawab saya bertambah pada suami saya. Mak saya tak kurang. Mak saya tak buang. Tapi tambah lagi suami saya. Datang anak lagi, anak saya. Dia tak akan mengurangkan. Saya lelaki, bila saya kahwin, tanggungjawab bertambah. Mak saya kena jaga, bapak saya kalau hidup kena jaga. Isteri saya pula dah. Anak lagi dah. Jangan kita cakap bila berkahwin mengurangkan tanggungjawab. Salah tuan-tuan. Menambahkan tanggungjawab. Bayangkan kalau dia menikah 4. Allah, beratnya tanggungjawab. Baru ni saya jumpa sahabat saya, isteri dia 4. Oh. Saya kata kat dia, anak kena belajar dengan entah ni. 4 orang. Yang ajaibnya, isteri dia recommend, isteri nombor 2, Minang. Allah. Menung saya. Isteri dia Minang, isteri nombor 2 untuk dia. Mana kau jumpa isteri macam ni? Kita bila sebut 2, apa abang? Abang sebut 2 kali 2, 4. Yang nak kahwin 2, pantang 2. Saya tanya isteri dia. Allah, akak, hebatnya akak ni. Ustaz, semua ni dunia je ustaz. Bab nikah 2, 3, 4 semua dunia. Akak tak nampak langsung dunia ni. Yang akak nampak akhirat. Akak target akhirat. Dunia semua ni ustaz. Buat semak kepala buat apa? Lagi nganga saya. Dia kata dunia ya. Kak tak nampak langsung dunia ni. Kak nampak akhirat. Subhanallah.
Jadi abang-abang yang mana nak nikah dua, cakap macam tu kat isteri. Dunia je, apa kau kisah sangat? Biarlah abang nak tambah pun, dunia je. Engkau fikir kat akhirat je, kata dia. Besok masuk harian metro. Seorang lelaki-lelaki dicampak dari tingkat 18. Mampu ya tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. Ni muhasabah kita ni. Cek balik nafkah yang kita bagi cukup tak cukup. Besok dia soal kita ni. Ustaz, isteri saya gaji 4,000. Okey. Saya gaji 4,500. Okey. Jadi memang saya tak bagilah nafkah dekat dia. Kenapa? Sebab dia pun dah ada pendapatan dia sendiri 4,000. Dia kerja apa? Dia kerja kat depan tu sebagai apa? Dia sebagai kera ni. Oh. So saya tak bagi pada dia. Kenapa abang tak bagi? Dah Ustaz faham tak? Dia dah ada pendapatan dia sendiri. Faham. Soalan saya, kenapa abang tak bagi? Dah Ustaz faham tak? Dia dah ada gaji dia sendiri. Saya faham. Soalan saya, kenapa abang tak bagi? Pendapatan dia itu hasil kerja dia. Tetapi nafkah dia tanggungjawab abang. Melainkan isteri tolak. Mama, ni nafkah bulanan abang 500 untuk awak. Ini 1,500 belanja dapur. 2,000 ni kita simpan. Isteri cakap abang dah bagi saya kerja pun 1,000 nikmat bang. Terima kasih sangat. Kurang-kurangnya saya boleh belanja untuk diri saya dan untuk mak di kampung. Jadi 500 abang tu saya sedekah balik pada abang. Alhamdulillah. Selesai tanggungjawab. Nafkah peribadi dia. 500 sebulan kali 12 bulan 6,000. Cukup 2 tahun 12,000. Agak-agak suami buat apa dengan 12,000 tu? Yang mana faham? Tak faham sudah. Baik agak-agak rembat duit tu. Daripada dia menikah lain. Sebab bila banyak duit, tak dia beli motor, dia beli hak tu. Ambil. Tapi abang-abang kena bagi. Walaupun dia ada pendapatan. Kadang-kadang kita tak faham. Dah Ustaz, saya bukan saya nak marah lah kan. Bukan saya nak marah tapi saya nak cakap. Isteri saya, dia bagi duit dekat mak dia 1,000 baru ni. Dia tak minta izin saya Ustaz. Ini saya marah. Kenapa nak marah? Dia bagi tanpa izin. Soalan saya, duit siapa? Duit dia lah, duit gaji dia. Habis tu, apa yang abang nak marah je? Bukan hak saya ke Ustaz? Tak. Yang hak abang ialah, abang bagi nafkah kat dia. Okey, 500 untuk peribadi awak. 1,500 untuk belanja dapur. Dia ambil belanja dapur tanpa izin abang, dia bagi dekat orang. Baru salah. Itu untuk dia beli bawang. Itu untuk dia beli minyak masak. Itu untuk dia beli beras. Tiba-tiba duit tu dia pergi sedekah dekat surau. Salah tu. Dia kena minta izin abang dulu. Itu untuk belanja dapur. Tapi kalau itu gaji dia, itu pendapatan dia, yang abang nak marah buat apa? Abang marah kalau dia masuk skim cepat kaya. Boleh marah. Boleh main benda haram. Yang tu abang marah. Tapi kalau dia bagi pada mak dia, abang nak marah apa? Itu tanggungjawab dia, dia nak bagi pada mak dia. Kadang-kadang kita anggap duit isteri tu duit kita. Itu masalah. Ni kena betulkan balik tuan-tuan. Yang keempat, kita tak pernah pun jadi pemimpin dalam rumah. Kadang-kadang kita sembahyang Zuhur hari Ahad. Sembahyang seorang-seorang. Isteri masa tu kat dapur, dia tengok suami dia sembahyang Zuhur seorang-seorang. Isteri tinggalkan api dapur tutup. Abang, jangan habis lagi. Nak imam sekali, nak makmum sekali. Nak tumpang sembahyang. Berlari isteri itu nak ambil wuduk. Nak dapatkan rakaat pertama. Ampor sejadah. Suami tak suka isteri dia ikut. Dia boleh batalkan sembahyang dia. Allah terkentut pula. Zalim betul lelaki ni. Apa kata mulai besok tuan-tuan? Hari Ahad. Kita kejut isteri kita. Jom sembahyang subuh. Di surau. Tak pernah seumur hidup. Isteri kejut. Suami kejut. Tapi esok kita kejut. Pukul 5:30. Sayang, bangun. Kita subuh.
Pagi ni ada kuliah subuh. Ustaz apa Esok ustaz apa kuliah subuh? Tak ada. Tak ada kuliah subuh esok. Tapi sarapan pagi ada. Cepatlah, kata dia. Benda faham, tak faham sudah. Nasi yang tak habis malam semalam, ada lagi untuk pagi ni, kata dia. Wah, tuan-tuan, oi. Suami kejut, isteri semayang. Apa perasaan? Apa perasaan, tuan-tuan? Isteri nak macam tu, dia tak minta lain. Duit dia pun ada, kereta dia pun ada, yang dia minta kita jadi imam dalam rumah tangga. Yang isteri minta sangat, tuan-tuan, kita jadi ketua yang baik, pimpin dia masuk syurga. Dia tak minta benda lain. Dia tak minta kita masak tom yam kat dia, spaghetti untuk dia. Tak pernah dia minta, abang, masaklah dekat saya kopi kano ke, tak pernah minta. Boba ke, tak pernah minta dia. Dia cuma minta kita pimpin dia. Jadi imam, bawa dia ke syurga tu. Seronok, tuan-tuan, kalau sembahyang berjemaah. Kalau puasa berjemaah, baca Quran berjemaah. Tapi kadang-kadang apa yang kita impi tak dapat. Apa yang kita nak tak dapat. Sebab kita kena ingat, benda yang kita minta bukan semua dapat dalam dunia. Tapi apa yang kita dapat nanti dalam syurga, semua yang kita nak insya-Allah dapat. Sebab itu, hargailah suami kita, hargailah isteri kita setakat mana kemampuan dia. Kadang-kadang kita pelekehkan suami kita tu banding dengan suami orang lain. Abang tengok suami Kak Gaya, tiap-tiap hari jadi imam pada Kak Gaya. Abang, suami Kak Gaya tu imam surau. Memang dia jadi imam lah. Abang ni, kan abang dah jadi imam untuk engkau. Zuhur dengan asar. Boleh lah, tak punya apa. Bila maghrib, abang suruh saya pula jadi imam. Apalah awak ni? Jangan macam itu. Duk pelekeh suami. Itu kemampuan dia. Sebab tu abang-abang jangan malu untuk belajar dengan isteri. Belajar dengan imam. Orang tahu kita tak pandai. Kau ajar apa? Imam ajar apa? Zidolah tu. Iqra. Tak pandai baca Quran. Tak pandai. Oi, tapi semayang saf depan tu. Jubah tu. Tak pandai baca. Tak pandai. Loh, kalau kena orang Perak, bapa. Kadang-kadang kita malu nak jumpa imam. Tapi kalau dengan isteri, malu apa? Mama, ajarkan ayah semayang. Mama, ajarkan papa baca Quran. Duduk orang baca tak-katik. Iqra satu. Akak-akak pun janganlah garang sangat. Tabasa. Sudah, tuan-tuan. Buat yang dia merajuk, dia menerak atas tilam, nangis. Mereka sudah tak baca Quran. Sadaqallahul azim lah nanti. Cubalah kita hidup dengan harmoni. Bila mak bapak harmoni, anak-anak akan tengok dengan harmoni. Mudah-mudahan anak-anak jadi soleh dan solehah. Dengan sebab kita ni soleh dan solehah. Kalau boleh, tuan-tuan, sangat-sangat kita berharap. Cita-cita kita apa? Suami kita, isteri kita, anak-anak kita akan dihimpunkan dalam syurga. Boleh ke Ustaz? Boleh. Dalil surah At-Tur ayat 21 sampai ayat 27. Allah Ta'ala sebut orang yang beriman dan zuriat mereka akan dihimpunkan dalam syurga. Maka ditanya kepada mereka, kenapa engkau boleh berhimpun anak beranak dalam syurga? Apa amalan kau? Jawab ketua keluarga dia tadi, sebab kami ketika hidup dalam dunia, kami adalah golongan musyfiqin. Kami adalah golongan musyfiqin. Apa dia musyfiqin? Nak suap makanan dalam mulut,
berhati-hati. Halal ke haram? Nak pakai pakaian, berhati-hati. Ikut syarak ke tidak? Nak beli barang, nak buat pinjaman, berhati-hati. Riba ke tidak? Kami tak buat benda haram. Kami tak ambil benda haram. Kami ambil benda halal je. Kami jaga sungguh-sungguh anak kami supaya tak buat benda haram. Maka Allah himpunkan mereka dalam syurga macam yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tur. Mereka duduk santai-santai dalam syurga ni. Orang lalu lalang duduk tengok mereka ni. Satu keluarga berkumpul dalam syurga. Apa rahsia engkau? Mereka datang tanya, apa rahsia engkau boleh jumpa balik dalam syurga? Golongan ini menjawab, kami adalah musyfiqin. Jadi tuan-tuan, kerja keras sikit. Kerja keras sikit, musyfiqin. Anak saya bujang. Waktu dia tingkatan 5. Ayah, Ustaz nak pergi sambut hari jadi kawan. Di mana? Rumah dia. Minta izin. Ayah hantar. Baik. Hantar. Sampai ke pintu. Bapak budak tu sambut. Ustaz, masuk Ustaz. Tak apa. Saya hantar anak saya. Agak-agak pukul berapa nak habis? Tak apa. Saya boleh kasih kau Ustaz. Baik. Terima kasih. Kongkong tak? Orang ingat kongkong. Tapi tak apa. Janji saya musyfiqin. Saya hantar. Saya pergi jemput pula. Tingkatan 5 tu. Lelaki pula tu. Sebab saya nak tahu siapa kawan dia. Betul tak betul. Ayah, nak main bowling. Kawan-kawan ajak main bowling. Nak minta duit sikit. Berapa ringgit? Pergi main. Tengah dia main, saya pergi dengan mak dia pula. Gini tengok. Ayah kau lah Am. Ayah. Main ayah. Cepat sikit, ayah nak balik ni. Musyfiqin. Orang panggil ngongkong. Lantak. Saya pun ada anak dara. Duduk universiti apa tu. Saya tanya dia, dah ada kawan belum? Tak ada ayah. Betul? Main tengok handphone? Tak ada ayah. Ada power belum? Tak ada. Kalau nak nikah bagi tahu. Sekarang juga ayah pergi menikah. Tak mau ayah, nak belajar habis tu. Siasat. Tu nama dia musyfiqin. Dengan siapa dia kawan, dia buat apa, supaya mereka ni tak soal kita di hari kiamat. Dan mudah-mudahan boleh jumpa balik dalam syurga. Biarlah orang kata saya ni kolot, mengongkong budak-budak, bapak yang tak sesuai di zaman milenium, lantaklah orang cakap. Janji saya puas hati. Apa benda yang anak saya makan, apa benda yang anak saya pakai, apa benda yang anak saya buat, saya pantau. Supaya saya tak nak mereka soal. Nak jawab apa, tuan-tuan. Baik, sekadar itu sahaja tuan-tuan yang saya hormati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Panjangkan umur kita, mudah-mudahan kita dapat masuk bulan Ramadan. Beribadah, berenang dengan ibadah dalam Ramadan nanti insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zilzil aqdamahum wa sallit alaihim kalba min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab. Ihzimhum wansurna alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita doakanlah anak-anak kita ni semua bersih-bersih, jernih-jernih. Yang ni nama apa tadi? Apa? Syafiq apa? Lupa. Danim apa? Lupa nama dia. Yang ni nama apa? Semua ni nu Khalis. Khalis darjah berapa Khalis? Syafiq Khalis darjah berapa? Darjah 4. Ni Danish tingkatan 1. Ni insya-Allah. Mudah-mudahan anak-anak ni lah yang akan jadi permata hati kita.
yang hadir ke yang tak hadir ke, kita doalah juga pada adik Danish kita ni yang diberikan tokoh pelajar mistali di sekolah. Mudah-mudahan berbakti pada mak bapak dia, pada negara kita insya-Allah. Yang penting pada agama kita. Terima kasih pada semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Subhanallah walhamdulillah. Dr. Kazim, insya-Allah ini bukanlah kali yang kedua, insya-Allah akan ada kali ketiga dan kali keempat insya-Allah. Amin insya-Allah. Terima kasih banyak Datuk memberhentikan rasa degup-degup. Alhamdulillah banyak pengajaran dan antara pastinya saya rasa bersalah dengan isteri saya. Jawatan kuasa rasa salah dengan isteri-isterinya sebab jawatan kuasa SL ni, madrasah ni selalu pulang lewat sebab kami selalu mesyuarat setiap boleh katakan seminggu 4-5 kali memikirkan apa kaedah kita nak mencari rezeki untuk menambahkan pendapatan madrasah untuk terus meneruskan kuliah-kuliah atau sini kuliah kita tak perlu bayar, kami madrasah bayar. Jadi nak mengaji tu tak ada. Untuk solat kita ada khusus untuk solat dan juga aktiviti-aktiviti yang lain. Dan begitu juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak JMD yang telah meluluskan untuk info anak-anak. Alhamdulillah pihak JMD telah meluluskan untuk madrasah permainan pingpong Alhamdulillah 2 kali seminggu untuk bapa anak dan juga anak bapa. Dua-dua boleh main. Jadi doakanlah semoga kita semua dapat bersama-sama Isnin dan juga Selasa nanti akan kita masukkan dalam WhatsApp group kita. Dan sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih. Dan kalau boleh sekali lagi tu kita nak ambil gambar tu sebelum tayang anak yang tadi nak tahnik nanti tunggu kat luar Jadi Datuk kata tunggu kat luar. Jadi insya-Allah sebelum Datuk keluar ni Datuk akan terus balik. Jadi kita akan tahnikkan untuk anak. Jadi nanti terima kasih Datuk ya. Buat tangan. Jadi kita ambil gambar sebentar sebelum